Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas ini, pertamanya cikgu ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Hafiza daripada SMKA Azlan Shah kerana Cikgu Hafiza lah yang membangunkan Google Site yang kita akan guna pakaikan pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu ya. Alright, apa itu yang dimaksudkan dengan pembiakan Essex? Jadi kamu perlu tahu apa itu pembiakan Essex. Seperti mana yang kamu boleh nampak di sini ya, tertera di sini ya. Okey, pembiakan Essex ni melibatkan hanya satu induk sahaja. Kalau kamu belajar pembiakan seks yang sebelum ini melibatkan dua induk. Alright. Tapi untuk pembiakan Essex dia hanya melibatkan satu induk sahaja dan juga tidak melibatkan sel pembiakan. Okey, pembiakan Essex melibatkan satu induk, tidak melibatkan sel pembiakan, tiada persenyawaan berlaku dan juga dia akan menghasilkan individu baru yang seiras dengan induknya, tidak ada variasi genetik, alright? Dan kamu juga perlu tahu bahawa ada pelbagai jenis pembiakan Essex. Antaranya adalah belahan dedua, okey, pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora dan juga pembiakan vegetatif. So ada lebih kurang. Kita tengok satu demi satu. Alright. Okey. Kita tengok one side di sini ya, belahan dedua. Okey, seperti mana yang kamu nampak, apa yang dimaksudkan dengan belahan dedua? Okey, belahan dedua ini, okey, pembahagian satu sel induk ini yang matang, okey, satu sel induk yang matang, dia akan terbahagi kepada dua sel anak baru yang serupa dengan sel induknya, sebiji sama ya. Kalau saya boleh tunjukkan kepada kamu melalui video ni ya. Alright, so ini adalah amioba. So kalau kamu boleh tengok di sini ya, dia akan berlakunya pembahagian. Alright, so kamu nampak kat sini. Alright, di sini berlakunya belahan dedua, berlakunya pembahagian, pembahagian pula, pembahagian. Alright, so you nampak kat sini dia dah berlakunya pembahagian. Alright, daripada satu tadi dah jadi dua. Tengok yang seterusnya, pertunasan. Apa yang dimaksudkan dengan pertunasan? Okey, pertunasan ini adalah pembentukan, okey, tunas baharu pada induk yang akan berkembang dan akhirnya terpisah dari induk menjadi individu yang baru. Contoh dia adalah hydra dan juga yeast. Okey. Okey. Saya maklumkan tadi, okey, pertunasan. Okey, pertunasan ni apa? Dia akan membentuk tunas baru ya. Pada induk dia ni akan membentuk tunas yang baru. Alright. Yang akan berkembang. So, kalau kamu nampak kat sini, okey, tunas dia berkembang. Alright. Dan sikit lagi dia akan terpisah daripada induk dia dan menjadi individu yang baru. Exactly the same seperti induk yang ni lah. Seperti induk dia. Alright. Nampak? So, dia akan berada di bawah ni. Okey, inilah yang kita masukkan pertunasan. Okey, contoh pembiakan Essex yang seterusnya adalah penjanaan semula. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penjanaan semula ini? Penjanaan semula ini adalah penggantian bahagian organisma yang dah hilang akibat kecederaan ataupun terpotong, okey, dan setiap bahagian organisma yang tertinggal daripada induk ni, okey, akan berkembang menjadi individu yang baru. Okey, contoh dia macam planaria, tapak Sulaiman, Spirogyra, okey. Alright. Kalau boleh saya tunjukkan video di sini. Kat sini dia akan potong ya planaria ini kepada beberapa bahagian. Okey, dan kamu akan nampak proses penjanaan semula. Okey, tengok dia akan potong kepada beberapa bahagian. Okey, planaria ni tadi berapa bahagian jadi 4. Cuba kamu tengok. Alright. Selepas semalaman dia akan heal. Okey, luka dia ataupun kawasan dia yang terpotong tadi dia akan sembuh, heal, okey, dan akan membentuk
Okey. Ini adalah kawasan yang dah dipotong. Alright. Ini adalah blastema. Tengok. Dia membentuk individu yang baru. Seks melalui spora. Okey. Spora ni dia halus, dia ringan, okey, dan dia dihasilkan di sporadium. Okey. So apabila sporadium ni dia matang, maka spora akan terhasil. Bila spora ni terhasil, dahlah halus, ringan pula tu. Okey, dan dia akan disebarkan oleh angin. Jadi bila angin tiup, maka spora ni akan berterbangan. Bila berterbangan, dia menempel kat mana-mana, okey, dan akan membentuk individu baru. Contoh dia macam fungi, okey, fungi, lumut, alga, paku pakis, ya. Akan vegetatif ni dia ambil mana-mana bahagian tumbuhan ni untuk menghasilkan tumbuhan baru. So bahagian tumbuhan tersebut juga kita kenali sebahagian bahagian vegetatif. Okey, apa dia bahagian vegetatif ni? Terdiri daripada 3 ya, iaitu daun, akar ataupun batang. Okey. Okey. Alright. Bahagian vegetatif daun. Okey. Sesetengah tumbuhan ni dia akan membentuk tunas, okey, di bahagian pinggir, di bahagian tepi-tepi daun, okey. So ni dia akan bentuk tunas lah, okey. Berkembang dan menjadi tumbuhan baru. So ini adalah melalui vegetatif bahagian daun, alright. Sekarang ni kita tengok pula bahagian vegetatif akar, okey. Tumbuhan yang mempunyai bahagian akar, okey, yang menyimpan makanan, okey, dan juga membentuk tumbuhan baru. Contohnya adalah lobak merah, ubi keledi, okey. So contohnya inilah. Hello and welcome to Gardening at 58. Okey, so ni diguna lobak merah, kalau kamu boleh nampak kat situ. Okey, dia menggunakan bahagian vegetatif akar. Okey, saya skipkan bahagian ni, bolehlah. Alright, so dia akan semai dulu sampai ada akar. Okey, seperti mana yang kamu boleh nampak kat situ. Dia akan tanam pada pasu ni ya. Alright, dan akan membentuk tumbuhan baru. Okey. Kita masuk pula yang seterusnya adalah bahagian vegetatif batang. Okey. Tumbuhan ini dia mempunyai batang yang terubah suai dan juga mengeluarkan tunas. Okey. Tunas pada batang ni akan membesar dan juga membentuk tumbuhan baru. Okey. Batang yang terubah suai ni kita terbahagi kepada beberapa nama khas, diberi beberapa nama khas. Contohnya batang rayap, rhizome, tuber, berbawang, umbisi, sulur dan juga anak pokok. Okey. Berkenaan dengan bahagian vegetatif batang. Okey, kita pergi dulu untuk batang rayap. Batang rayap ni adalah batang dia panjang dan menjala di atas tanah. Contohnya seperti rumput, pokok stroberi, pegagan, rhizome pula. Batang dia melintang di dalam tanah. Tadi di atas tanah, ini di dalam tanah ya. Dan juga menyimpan makanan. Contohnya macam halia, seperti mana kamu boleh nampak lah kat sini ya. Batang dia melintang, dia ada kat dalam tanah dan juga dia menyimpan makanan. Dia sebut tuber. Okey. Batang bawah tanah, dia akan membengkak dan juga menyimpan makanan. Contohnya macam ubi kentang. Nampak macam sama dengan rhizome tapi berbeza. Okey. Kalau kamu tak tengok kat sini description dia, batang yang melintang di dalam tanah menyimpan makanan. So, kamu tengok sini dia melintang ya. Okey, halia. Alright. Kalau tuber ni, batang dia bawah tanah, dia membengkak bulat comel. Okey. Macam contohnya adalah ubi kentang. So, ini kita panggil tuber. Alright. So, cuba tengok berbawang. So, dah nama pun berbawang ya. Batang dia pendek dan biasanya dalam bentuk menegak di dalam tanah. Contohnya macam bawang, pokok lili. Alright. So, sinilah batang dia pendek dan biasanya dalam bentuk menegak. Okey. As you can see, dia menegak ke atas ya. Alright. Contohnya adalah bawang dan juga pokok lili. Alright. Umbisi. Okey. Batang dia pendek, menegak dalam tanah dan juga menyimpan makanan. Batang dia pejal, tidak dikelilingi daun seperti berbawang. Okey.
Contohnya pokok keladi dan juga pokok sengkuang. Alright. Yang seterusnya adalah sulur ataupun anak pokok. Okey. Pucuk muda yang tumbuh daripada batang bawah tanah, tumbuhan induk. So, pucuk ni boleh terpisah dengan tumbuhan induk dan berkembang menjadi individu, menjadi tumbuhan baru. Contohnya macam pokok pisang dan juga pokok buluh. Kamu boleh nampak dekat sini lah. Okey. So, itulah dia berkenaan dengan pembiakan Essex. Okey, yang saya terangkan hari ini. Sekarang, so itu saja berkenaan dengan pembiakan Essex hari ini. Saya harap kamu dapat manfaat daripada penerangan yang telah saya berikan. Sehingga berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum.